Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nahazah binti Uthman Ali, memegang nombor matrik 292754. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan satu topik, iaitu globalisasi dan kesannya terhadap pentadbiran pembangunan di negara membangun. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan berkaitan dengan pengenalan globalisasi, kesan positif dan kesan negatif pentadbiran pembangunan negara membangun, cabaran dan juga kesimpulan. Globalisasi merupakan satu proses integrasi dan interaksi yang semakin meluas antara negara dari segi ekonomi, politik, sosial dan teknologi. Ia memberikan kesan yang besar terhadap cara sesebuah negara ditadbir dan dibangunkan. Bagi negara membangun, globalisasi membawa peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh keupayaan teknologi dan juga membina jaringan kerjasama antarabangsa. Namun begitu, pada yang masa yang sama, ia turut menimbulkan pelbagai cabaran seperti kebergantungan kepada kuasa luar, tekanan terhadap nilai budaya tempatan dan ketidakseimbangan dalam pembahagian manfaat pembangunan. Oleh itu, memahami kepentingan dan kesan globalisasi amatlah penting dalam merangka strategi pentadbiran pembangunan yang berdaya saing dan mampan bagi negara maju. Oleh itu, globalisasi ini merupakan satu proses interaksi dan integrasi yang berlaku di antara negara, masyarakat dan juga ekonomi di seluruh dunia. Globalisasi ini boleh berlaku dari segi kemajuan dalam teknologi maklumat, pengangkutan dan komunikasi. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, globalisasi merupakan satu proses yang membenarkan aktiviti seperti ekonomi, kebudayaan dan lain-lain disebarkan secara meluas di peringkat antarabangsa. Tambahan pula dengan adanya kemudahan sistem komunikasi yang semakin terbuka. Seterusnya, saya akan menerangkan berkaitan dengan kesan positif globalisasi terhadap pentadbiran pembangunan di negara membangun. Kesan positif yang pertama adalah peningkatan teknologi dan pentadbiran. Globalisasi telah mempercepatkan penyebaran teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT ke seluruh dunia, termasuk ke negara-negara membangun. Fenomena ini memudahkan negara-negara untuk mengakses teknologi moden yang sebelumnya sukar untuk dicapai. Dengan kemajuan ini, proses pendigitalan dalam pentadbiran awam menjadi lebih lancar dan lebih efisien. Contohnya, pelaksanaan sistem e-kerajaan yang membolehkan penyampaian perkhidmatan awam secara dalam talian, mengurangkan birokrasi dan meningkatkan ketulusan serta accountability dalam pengurusan kerajaan. Selain itu, pembangunan teknologi yang moden juga seperti sistem pengurusan maklumat dan aplikasi mudah alih mempermudahkan interaksi antara kerajaan dan rakyat. Namun, untuk memastikan kejayaan pendigitalan ini, negara-negara membangun perlu memastikan infrastruktur teknologi yang kukuh dan melatih sumber manusia yang kompeten dalam bidang ICT. Dengan demikian, globalisasi bukan sahaja mempercepatkan proses pendigitalan, tetapi juga yang mendorong transformasi dalam pentadbiran awam ke arah yang lebih moden dan responsif terhadap keperluan rakyat. Kesan positif yang kedua adalah peningkatan kerjasama antarabangsa. Peningkatan kerjasama antarabangsa akibat globalisasi telah memberi banyak manfaat kepada negara membangun, terutamanya dalam bentuk bantuan kewangan teknikal daripada organisasi antarabangsa seperti Bank Dunia dan IMF. Contohnya, semasa zaman COVID-19, Bank Dunia telah memperuntukkan sebanyak 20 million untuk membantu negara membangun dalam memberi dan mengedarkan vaksin melalui kerjasama dan inisiatif COVAX. Bantuan ini digunakan untuk memperkukuhkan sistem kesihatan seperti logistik rantaian sejuk dan latihan petugas kesihatan. Pada masa yang sama, IMF turut meningkatkan bantuan kewangan kepada negara berpendapatan rendah sehingga 13 million pada tahun 2020 berbanding hanya 2 million pada tahun sebelumnya bagi membantu mereka menampung krisis ekonomi dan kesihatan. Hal ini telah menunjukkan bagaimana globalisasi membolehkan negara membangun mendapat sokongan antarabangsa yang penting dalam menghadapi cabaran yang besar. Selain itu adalah kesan negatif globalisasi terhadap pentadbiran pembangunan negara membangun.
Salah satu kesan negatif globalisasi terhadap negara membangun ialah berlakunya ketidakseimbangan kuasa dalam merangka dasar awam. Pengaruh besar daripada organisasi antarabangsa seperti Tabung Kewangan Antarabangsa iaitu IMF, Bank Dunia dan negara maju boleh menghadkan kebebasan negara membangun dalam membuat keputusan sendiri, khususnya dalam dasar ekonomi dan pembangunan. Sebagai contoh, apabila negara membangun menerima pinjaman ataupun bantuan kewangan daripada agensi antarabangsa ataupun organisasi antarabangsa, mereka sering perlu mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi bantuan tersebut. Syarat ini boleh merangkumi dasar penswastaan, pengurangan subsidi atau liberasi pasaran yang mungkin tidak sesuai dengan keperluan sebenar rakyat tempatan. Dapat satu kajian yang telah mengatakan bahawa peningkatan pergantungan ekonomi terhadap negara maju menyebabkan negara membangun kehilangan kuasa untuk membuat dasar secara bebas kerana mereka terpaksa mengikut kehendak atau tekanan luar demi memastikan sokongan kewangan berterusan. Hal ini menunjukkan bahawa walaupun globalisasi memberi peluang, ia juga boleh mengancam kedaulatan negara sekiranya tidak diurus dengan berhati-hati. Kesan negatif yang seterusnya adalah peningkatan ketidaksamaan dan ketirisan ekonomi. Globalisasi telah membuka peluang yang sangat luas, namun dalam banyak kes, manfaatnya tidak dialihkan secara adil. Golongan yang kaya dan syarikat yang besar sering mendapat keuntungan besar hasil hubungan ekonomi global seperti pelaburan asing, perdagangan bebas dan penswastaan. Manakala, golongan yang miskin dan luar bandar terus ketinggalan. Keadaan ini telah menyebabkan jurang antara golongan yang kaya dan golongan yang miskin sering melebar. Selain itu, apabila ekonomi menjadi lebih terbuka, ia juga telah membuka ruang kepada ketirisan ekonomi dan rasuah, terutamanya apabila pengurus dana awam dan projek pembangunan tidak dijalankan secara terus. Dalam laporan oleh MDPI, ketidaksamaan ini sering dikaitkan dengan kelemahan tak diurus di mana sebahagian besar daripada manfaat ekonomi disalurkan kepada golongan tertentu sahaja. Hal ini telah menyebabkan pembangunan tidak bersifat menyeluruh dan adil. Ini menunjukkan bahawa tanpa kawalan dan dasar yang kukuh, globalisasi boleh menjejaskan keadilan sosial dan memperlahankan pembangunan yang sepatutnya membawa manfaat kepada semua lapisan masyarakat. Kita teruskan dengan cabaran globalisasi terhadap pentadbiran pembangunan di negara membangun. Cabaran yang pertama adalah pengaruh budaya asing terhadap nilai tempatan. Globalisasi bukan sahaja membawa kepada perubahan dalam aspek ekonomi dan teknologi, tetapi turut menyebarkan pengaruh budaya asing secara meluas, terutamanya melalui media sosial, hiburan dan gaya hidup moden. Di negara membangun, pengaruh ini melemahkan nilai, norma dan tradisi tempatan yang telah lama diamalkan. Fenomena seperti kecenderungan terhadap gaya hidup barat, individualisme dan materialisme boleh menggugat keharmonian sosial serta identiti nasional. Dalam konteks pentadbiran pembangunan, pihak berkuasa menghadapi cabaran untuk merangka dasar yang mampu menyeimbangkan pembangunan fizikal dan ekonomi tanpa mengabaikan nilai budaya tempatan. Kegagalan untuk menangani pengaruh budaya asing telah membawa kepada konflik antara generasi serta melemahkan usaha integrasi sosial dan perpaduan nasional dalam jangka masa yang panjang. Cabaran kedua adalah keterbukaan pasaran menjejaskan industri tempatan. Salah satu kesan globalisasi ialah liberasi ekonomi yang membuka pasaran tempatan kepada barangan dan perkhidmatan luar. Syarikat multinasional yang mempunyai keupayaan modal, teknologi dan rangkaian pasaran yang lebih luas berupaya menguasai sektor tertentu di negara membangun. Akibatnya, industri tempatan yang kecil dan kurang berdaya saing akan mengalami kesukaran untuk berdaya saing seterusnya berisiko gulung tikar.
Pentadbiran pembangunan negara membangun menghadapi cabaran untuk melindungi dan memperkukuh sektor industri tempatan tanpa melanggar prinsip ekonomi terbuka dan didorong oleh globalisasi. Jika tidak dikawal, situasi ini akan menjejaskan peluang pekerjaan, memperlahankan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan kebergantungan kepada pelabur asing. Oleh itu, dasar pembangunan perlu lebih strategik dan sokongan kepada industri kecilan sederhana serta kawalan terhadap pelaburan asing yang boleh menggugat keutamaan tempatan. Cina-Cina tu dia buat daripada negeri dia pasarkan di Malaysia dengan harga yang murah. Jadi tak ada lah seni hak batik kita ni asal ditiru oleh orang lain gitu. Secara kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa globalisasi telah membawa impak yang sangat besar terhadap pentadbiran pembangunan di negara membangun. Ia juga telah memberi peluang kepada negara-negara ini untuk meningkatkan kecepatan pentadbiran melalui teknologi moden, memperluaskan jaringan kerjasama antarabangsa serta membuka ruang kepada pertumbuhan ekonomi. Namun begitu, negara membangun juga sentiasa perlu berhati-hati terhadap cabaran seperti pengaruh budaya asing terhadap nilai tempatan dan keterbukaan pasaran yang boleh menjejaskan industri tempatan. Oleh itu, adalah sangat penting bagi negara membangun untuk membina kapasiti dalaman, mengukuhkan dasar tempatan dan menyelesaikan strategi pentadbiran agar globalisasi dapat dimanfaatkan secara seimbang dan berkesan untuk kesejahteraan rakyat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.